Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam kelas Cikgu Emi, kelas Bahasa Melayu tahun 3. Apa kabar semua murid-murid? Cikgu Emi harap murid-murid semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Murid-murid, apakah topik kita pada hari ini? Topik kita pada hari ini ialah mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur. Apa itu struktur ayat? Struktur ayat ialah susunan kata dalam ayat bagi membentuk satu binaan. Struktur ayat ini mengandungi topik cerita yang dijadikan sebagai subjek dan cerita mengenai topik tersebut yang dijadikan sebagai predikat, serta mempunyai makna yang lengkap dan logik. Baiklah murid-murid, sila rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 24. Oke murid-murid, sila rujuk buku teks masing-masing muka surat 24 berkaitan dengan jadwal kutipan sisa. Oke, di sini murid-murid, Cikgu akan bacakan berkaitan dengan berita semasa ini. Nabila dan keluarga membaca surat kabar. Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukat. Johor Bahru, 18 Julai. Pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadwal kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Oke murid-murid, di sini kita sudah boleh mengenal pasti ayat yang mempunyai kesilapan struktur ayat. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Oke, murid-murid. Pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadwal baharu itu. Penggunaan jadwal itu akan semua pihak memudahkan. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Jumlah sampah akan dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Oke murid-murid, di sini terdapat 6 kesalahan struktur ayat. Murid-murid semua boleh kenal pastikan 6 kesalahan struktur ayat di setiap teks ini. Di setiap perenggan terdapat kesalahan struktur ayat. Murid-murid, mari kita lihat struktur ayat yang salah dan struktur ayat yang telah dibetulkan. Oke, murid-murid semua boleh lihat pada jadwal yang Cikgu sertakan. Murid-murid, untuk struktur ayat yang betul, subjek terletak di hadapan ayat dan predikat terdapat di belakang ayat. Oke, murid-murid. Di sini murid-murid boleh lihat pada ayat yang pertama, subjek pada ayat pertama ini ialah sisa makanan dan predikatnya ialah dikutip 2 kali seminggu. Oleh itu, untuk ayat yang pertama, struktur ayat yang betul ialah sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Dan seterusnya, murid-murid boleh lihat pada struktur ayat yang kedua. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Bagi ayat yang betul untuk struktur ayat ini ialah sisa yang boleh dikitar semula dikutip
seminggu sekali. Subjek di hadapan dan predikat di belakang. Seterusnya, mari kita lihat pada struktur ayat yang ketiga. Penggunaan jadwal itu akan semua pihak memudahkan. Struktur ayat yang betul, penggunaan jadwal itu akan memudahkan semua pihak. Subjek di sini ialah penggunaan jadwal dan predikatnya ialah memudahkan semua pihak. Seterusnya, mari kita lihat ayat yang keempat. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Ini adalah struktur ayat yang salah. Struktur ayat yang betul ialah buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Subjeknya ialah buku panduan dan predikat ialah diedarkan ke setiap rumah. Mari kita lihat pada struktur ayat yang kelima. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Oke, penggunaan struktur ayat yang betul bagi ayat ini ialah langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Dan seterusnya, struktur ayat yang keenam. Harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan alam sekitar. Oke, ini adalah struktur ayat yang salah. Struktur ayat yang betul ialah semua pihak harus bekerja sama untuk melestarikan alam sekitar. Baiklah murid-murid, latihan hari ini adalah pada buku activity jilid 2, muka surat 26. Baiklah murid-murid boleh lihat pada muka surat 26, di sini activity 3 dengan arahannya, edit dan murnikan. Teks ini berkaitan dengan pelupusan ubat-ubatan. Oleh itu, murid-murid sila cari ayat yang salah dan murid-murid boleh murnikan atau perbetulkan ayat tersebut dan salin kembali di ruangan kosong di bawah menggunakan ayat yang betul. Teks yang penuh dengan ayat yang betul. Paham murid-murid? Oke, mari cikgu tunjukkan satu contoh kesalahan struktur ayat. Alia dan ibunya ke hospital. Kesehatan pemeriksaan ibunya menjalani. Oke murid-murid, struktur ayat ini salah karena subjeknya berada di belakang ayat dan predikatnya berada di hadapan ayat. Struktur ayat yang betul ialah ibunya menjalani pemeriksaan kesehatan. Subjeknya ialah ibunya dan predikatnya ialah pemeriksaan kesehatan. Sesi PDPR pada hari ini sampai di sini sahaja. Terima kasih murid-murid karena telah mengikuti sesi PDPR bersama Cikgu Emi. Diharapkan kita dapat bertemu lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih murid-murid.